Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid? Okey, pada hari ini kita akan sambung subjek sejarah dengan topik yang baru iaitu unit 4 rakyat Malaysia. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan etnik dan kaum dan etnik di Malaysia. Baiklah, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, objektif kita pada hari ini ada dua. Okey, pada akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid dapat menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Kedua, murid-murid dapat menjelaskan pertempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan kini. Okey, jadi pada akhir sesi pembelajaran, awak dapat menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia dan juga apa pertempatan untuk kaum dan etnik ini serta kegiatan ekonomi mereka pada zaman dahulu dan juga kini. Baiklah, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, antaranya termasuklah Melayu, Cina, India, orang asli, Iban, Melanau, Bidayuh, Bisaya, Kenyah, Kayan, Kelabit, Penan, Kadayan, Lun Bawang, Kadagan Dusun, Bajau, Murut, Iranun, Rumus, orang Sungai, Brunei dan Suluk. Jadi, antara beberapa etnik yang wujud di Malaysia seperti etnik Sikh, etnik Siam, etnik Portugis, etnik Baba dan Nyonya dan juga etnik Ceti. Jadi perpaduan yang terjadi antara rakyat Malaysia ini sangat kukuh. Jadi inilah kunci kepada kejayaan rakyat Malaysia mempertahankan kemerdekaannya. Oleh itu, apa yang awak dapat tahu dari sini ialah perpaduan adalah perkara yang sangat penting bagi setiap negara yang bebas dan berdaulat. Okey, yang pertama kita akan belajar berkenaan dengan kaum Melayu. Okey, pertama Muallimah nak tanya, tahukah kamu dari sudut sejarah rumpun Melayu meliputi penduduk yang mendiami semenanjung Tanah Melayu dan gugusan Kepulauan Melayu? Baiklah, di Malaysia, penduduk peribumi dari keturunan Minang, Jawa, Aceh, Bugis dan lain-lain yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengikuti adat istiadat Melayu semuanya dianggap sebagai orang Melayu. Okay, bahkan kalau orang bukan pribumi berkahwin dengan orang Melayu dan memeluk agama Islam juga diterima sebagai orang Melayu. Jadi kaum Melayu ni ialah masyarakat yang terbesar di Malaysia. Mereka bertutur menggunakan bahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan tradisi dan adat Melayu. Makanan tradisi mereka ialah nasi lemak, tapai, rendang, lemang dan lain-lain. Jadi pakaian tradisional untuk bagi wanita kaum Melayu ialah baju kurung, manakala bagi lelaki ialah baju Melayu. Okey. Kaum yang kedua terbesar di Malaysia ialah kaum Cina. Mereka kebanyakannya beragama Buddha, Taoism, diikuti sebilangan yang beragama Kristian dan Islam. Masyarakat kaum Cina menyambut perayaan Tahun Baru Cina dan menggunakan bahasa Mandarin. Masyarakat Cina di Malaysia terdiri daripada beberapa suku dialek iaitu Hakka, Cantonese, Teochew, Hainan dan Fuzhou ataupun Hokkien. Makanan tradisi bagi kaum Cina seperti kuih tiaw, bak kutih, jiaozi dan kuih bulan. Manakala pakaian tradisional bagi kaum wanita ialah cheongsam dan bagi lelaki ialah jubah labu. Okey. Masyarakat yang ketiga terbesar di Malaysia ialah kaum India. Kebanyakan kaum India ini beragama Hindu, diikuti oleh Kristian dan Islam. Masyarakat ini mempunyai pelbagai jenis perayaan seperti Pongal, Deepavali atau Diwali, Taipusam, Ugadi dan lain-lain lagi.
Makanan tradisi bagi kaum India ialah roti canai, nasi biryani, muruku dan putu mayam. Pakaian tradisional bagi perempuan ialah sari, manakala bagi lelaki ialah dhoti. Okey, di semenanjung Malaysia pula terdapat beberapa etnik orang asli, antaranya termasuklah Jahai, Batik, Semia, Mahmeri, Jakun dan Semelai. Setiap kumpulan etnik orang asli mempunyai bahasa pertuturan, budaya dan adab resam mereka yang tersendiri. Okey, di Sarawak pula bagaimana? Di Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik. Antaranya termasuklah Iban, Melayu, Melanau, Bidayuh, Bisaya, Kenyah, Kayan, Kelabit, Penan, Kadayan dan Lun Bawang. Setiap etnik mempunyai perbezaan dari segi bahasa, agama, pakaian tradisi, adat resam dan pegangan hidup masing-masing. Okey, tadi etnik di Sarawak. Bagaimana pula etnik di Sabah? Sabah juga mempunyai kumpulan etnik yang banyak. Antara etnik di Sabah termasuklah Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Kadayan, Bisaya, Iranun, Hurumus, Orang Sungai, Brunei dan Suluk. Perbezaan mereka dapat dilihat dari segi bahasa, dialek, adat resam, agama dan kepercayaan mereka. Okey, di Malaysia juga wujudnya etnik Sikh. Okey, etnik ini mudah dikenali dengan identiti pakaian mereka, iaitu bagi lelaki mereka memakai serban dan bagi perempuan mereka memakai Punjabi. Bahasa ibunda etnik Sikh ini ialah bahasa Punjabi, tetapi dengan dialek yang berbeza. Seterusnya, terdapat etnik Siam. Tahukah kamu di Malaysia terdapat etnik Siam? Dan di mana kamu boleh berjumpa dengan mereka? Kebanyakan mereka tinggal di utara negeri yang bersempatan dengan Thailand. Contohnya Kedah, Perlis, Perak dan juga Kelantan. Mereka mempunyai logat yang tersendiri. Antara perayaan yang disambut ialah Loy Krathong dan Songkran. Kita juga mempunyai etnik Portugis. Okey, etnik Portugis ni wujud kesan dari pendudukan Portugis di Melaka. Etnik berketurunan Portugis ini disebut sebagai orang Serani. Iaitu orang Serani ni apa? Orang Serani ialah hasil dari perkahwinan campur antara orang Portugis dengan penduduk tempatan. Jadi, etnik Portugis ini mempunyai bahasa dan budaya mereka yang tersendiri. Tarian etnik ini yang paling terkenal ialah Beranyo dan Frapera. Okey, terdapat juga etnik Baba dan Nyonya. Okey, etnik Baba dan Nyonya ni ialah perkahwinan pedagang dari China dengan penduduk setempat. Penduduk tempatan yang telah mewujudkan etnik Cina peranakan, dan ini dan mereka dikenali sebagai Baba dan Nyonya. Yang tak dulu zaman kita zaman waktu Melaka berkembang sebagai pusat perdagangan. Jadi banyaklah orang-orang yang dari China, India, pedagang-pedagang dari Arab datang ke Melaka. Jadi mereka ni, pedagang-pedagang ini apabila datang ke negara kita, mereka ada sebahagian daripada mereka telah berkahwin dengan penduduk tempatan. Jadi wujudlah etnik-etnik baru seperti ini. Okey, kita sambung. Anak lelaki hasil daripada perkahwinan mereka ini dikenali sebagai baba, manakala anak perempuan dikenali sebagai nyonya. Golongan nyonya ni biasanya memakai kebaya dengan kain batik. Mereka membentuk identiti yang unik dari segi masakan mereka, pakaian, pinggan mangkuk dan perabot. Mereka juga menggunakan dialek Melayu Baba. Tadi kita dengar Baba dan Nyonya ialah hasil perkahwinan
pedagang Cina dan juga penduduk tempatan. Okey, sekarang ni hasil perkahwinan antara pedagang dari India pula dengan penduduk tempatan kita kenali sebagai etnik Chetty. Okey, yang tadi Cina, sekarang ni India. Okey, etnik Chetty ni turut dikenali sebagai Chitty ataupun India peranakan. Mereka juga mempunyai pakaian tradisional tersendiri, iaitu kebaya labuh atau kebaya pendek bagi wanita, manakala bagi lelaki mereka memakai baju cekak musang serta kain pelikat. Okey, itu sebahagian daripada kaum dan etnik yang wujud di Malaysia. Sebenarnya banyak lagi. Okey, daripada situ kita dapat lihat betapa kayanya negara kita ni dengan pelbagai kaum dan etnik. Oleh itu, kita perlu menghormati kepelbagaian ini dan hidup saling menghormati demi perpaduan di negara kita. Jadi berbanggalah kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan etnik dan masih lagi hidup aman damai sehingga ke hari ini. Okey. Seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan pertempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia pada zaman dahulu dan kini. Okey, maksudnya pertempatan penduduk kaum dan etnik ini mempengaruhi kegiatan ekonomi masing-masing. Okey, pertama kita pergi dengan kampung Melayu di muara sungai. Okey, pada masa dahulu, pertempatan orang Melayu bertumpu di pesisir pantai dan muara sungai serta tebing sungai. Jadi, apabila mereka tinggal di kawasan pesisiran pantai ini, aktiviti utama mereka apa? Semestinya mereka menangkap ikan sebab mereka duduk di tepi sungai dan pantai. Jadi, mereka menangkap aktiviti pekerjaan mereka ialah menangkap ikan, bertani dan berniaga secara kecil-kecilan. Tetapi ada juga sebahagian kecil kaum Melayu yang tinggal di kawasan bandar. Okey, ini kita cerita dulu pada zaman dahulu. Okey, bagaimana pula dengan kaum Cina? Kaum Cina kebanyakannya tinggal di bandar pada masa dahulu dan pekerjaan mereka pada zaman dahulu ialah sebagai pelombong. Terutamanya mereka tinggal di Selangor dan Perak. Sebahagian daripada kaum Cina berniaga di bandar dan pekan. Jadi bandar dan pekan baharu ini dibangunkan sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran. Jadi kaum Cina ni bekerjalah dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan. Okey, ada juga yang berniaga di bandar dan pekan. Jadi kaum Cina ni telah menjadi penduduk yang terbesar di bandar dan pekan baharu. Okey, sehingga ke hari ini, pada masa ini kaum Cina masih lagi bekerja dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan. Okey, sebelum merdeka, kaum India kebanyakannya tinggal di kawasan estet. Disebabkan apa? Disebabkan pekerjaan mereka sebagai buruh atau kaki tangan ladang. Ada juga kaum India yang bertugas dalam perkhidmatan awam dan tinggal di bandar. Okey, manakala pada masa kini, ramai kaum India yang tinggal di bandar dan pinggir bandar serta berkhidmat dalam pelbagai bidang. Okey, ingat tak dulu pada topik yang lepas, Mukadimah dah ajar berkenaan rukun negara. Okey, bagaimana rukun negara terbentuk? Okey, disebabkan terjadi 16 Mei. Okey, dan kenapa benda itu terjadi adalah disebabkan perpecahan kaum. Dan apa faktor yang menyebabkan perpecahan kaum ialah disebabkan pertempatan manusia diasingkan. Jadi bila mereka diasingkan, berlakunya kegiatan status ekonomi yang tidak seimbang. Jadi awak dapat lihat di sini pertempatan kaum pada masa dahulu adalah berbeza dan pertempatan mereka berkait dengan kegiatan ekonomi mereka di situ. Okey, bagaimana dengan orang asli? Okey, pertempatan orang asli. Masyarakat orang asli kebanyakannya tinggal di Pahang,
Perak, Selangor, Kelantan dan Terengganu. Dahulu majoriti orang asli ni tinggal di pedalaman. Mereka menjalankan kegiatan mencari hasil hutan, berburu dan menangkap ikan. Jadi pada masa ini pula, kawasan ini telah mengalami perubahan. Jadi ada yang masyarakat orang asli yang berniaga kraft tangan dan hasil hutan seperti herba dan madu. Okey, bagaimana pula dengan Sarawak? Okey, di Sarawak, pertempatan masyarakatnya pada masa dahulu pun terasing berdasarkan etnik masing-masing. Seperti Iban, Bidayuh, Kenyar dan Penat. Mereka pun duduk berasing antara kaum. Jadi, kebanyakannya mereka menetap di kawasan pedalaman dan muara sungai. Mereka bekerja sebagai petani dan mencari hasil hutan. Okey, di Sarawak juga terdapat orang Melayu dan Melanau. Okey, bagi orang Melayu dan Melanau ni, mereka tinggal di kawasan pesisir pantai kerana mereka bekerja sebagai nelayan, peniaga dan petani. Okey, pada masa ini pula orang Melayu dan Melanau lebih bertumpu di bandar-bandar besar di Sarawak. Okey, ada juga etnik lain yang berpindah ke bandar, dan menyebabkan etnik ini generasi baru etnik ini suka untuk kita kenali sebab mereka dah bercampur gaul. Jadi mereka terlibat dalam pelbagai bidang pekerjaan di bandar. Dahulu etnik Kadazan Dusun tinggal di pedalaman dan bekerja sebagai petani dan pemungut hasil hutan. Okey. Etnik Bajau pula tinggal di darat dan pesisir pantai serta bekerja sebagai nelayan. Etnik Muru yang tinggal di kawasan berbukit mengusahakan penanaman padi humah dan memungut hasil hutan. Tetapi pada masa ini ramai yang telah berhijrah ke bandar dan menceburi bidang perkhidmatan awam, sastra, perniagaan, terutamanya berasaskan pelancongan. Jadi ini semua etnik yang tinggal di Sabah. Okay. Pertempatan penduduk di Sabah pada masa ini juga telah mengalami perubahan. Namun, sebahagiannya masih ada masyarakat ini yang mengekalkan identiti dan pekerjaan lama mereka. Okey, itu sedikit sebanyak tentang pertempatan kaum dan etnik di Malaysia dan apa kegiatan ekonomi mereka. Okey, pada masa sekarang bagaimana pula? Masyarakat Malaysia pada hari ini tinggal dalam persekitaran yang sama tanpa mengira kaum dan etnik. Okey. Keadaan ini telah berubah disebabkan generasi muda tidak berminat untuk meneruskan pekerjaan tradisi ibu bapa mereka. Jadi, di atas faktor taraf pendidikan yang lebih tinggi, mereka telah ini telah membuka lebih banyak peluang pekerjaan yang luas untuk mereka ceburi. Selain daripada itu, kerajaan juga telah mewujudkan pelbagai dasar untuk menyatukan masyarakat Malaysia. Jadi perkongsian ekonomi yang sama rata antara kaum menyebabkan tiada lagi pemisahan tempat tinggal. Sekarang ni masyarakat Malaysia semuanya dah bercampur gaul. Kita dah tak ada lagi hidup berasaskan kaum dan etnik. Kita semua hidup sama di bandar, di pedalaman. Jadi kesannya masyarakat di negara kita tinggal dalam persekitaran yang sama tanpa mengira kaum dan etnik dan saling hormat menghormati. Okey. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Muklimah harap sedikit sebanyak kamu dapat mempelajari sesuatu di mana indahnya kita sebagai rakyat Malaysia hidup dalam pelbagai kaum dan etnik, variasi yang dalam pelbagai
variasi. Jadi untuk kita kekal hidup dalam perpaduan aman dan damai, kita haruslah saling hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada anak murid yang sudi menonton. Okey, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okey, terima kasih. Bye-bye.